Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Mesti Cuba TV. Hari ini saya akan menceritakan tentang knapsack sprayer ataupun pam racun. Pam racun manual lah, dia guna pam tangan. Saya akan huraikan tentang cara-cara macam mana untuk mengenal pasti masalah yang selalu berlaku pada pam racun ni dan macam mana cara untuk mengatasi dia. Masalah pertama yang selalu berlaku pada pam racun jenis manual macam ni. Manual tu dia pakai ankle tangan macam ni. Masalah pertama yang selalu berlaku adalah dia punya pam ni jam, disebabkan oleh gergelung getah dia sudah keras ataupun dah kotor. Ni pam racun 16 liter jenama Crossmark. Kita tengok dulu macam mana dia punya keadaan pam. Mula-mula kita ambil plier, kita buka pin dekat atas ni dengan kat bawah ni. Kemudian kita keluarkan dia punya kaki ni. Tapi kita buka penutup ni. Ni untuk kita tengok keadaan gergelung getah yang berada di dalam pam ni. Macam inilah rupa bentuk keadaan gergelung getah dia. Lap sikit. Nampak fokus. Alright, seandainya dia dah cala ataupun dia dah keras, boleh tukar, boleh dapatkan benda ni dekat hardware. Cara nak servis dia senang je. Kita ambil minyak pelincir. Macam ni saya guna 40 bos sikit je. Lebih kurang banyak ni, masukkan dalam ni. Lepas tu kita buat macam ni. Kita rasa dia punya pergerakan piston ni nampak macam sedap sikit kan. Dia agak lancar. Lepas tu kita ketatkan balik dia punya penutup ni. Lepas tu kita pasang balik dia punya kaki dan pin. Itu masalah pertama. Selesai masalah pertama, iaitu pam selalu jam. Puncanya kat situ. Ini kita pusingkan, kita masukkan balik, pasang pin. Masalah yang kedua. Kebiasaannya berlaku pada tangki silinder ni, silinder penyimpanan udara. Macam mana kita nak tengok? Kita buka je macam biasa, macam tu. Kita pusing ikut arah lawan jam. Ini tangki simpanan udara dia. Kebiasaannya dia akan jam, tak boleh ke atas dan ke bawah, disebabkan ball bearing di dalam. Ball bearing ni dia dah melekat dekat dia punya perumah tu. Macam mana nak tengok ball bearing tu? Kita keluarkan dia. Tengok dengan jelas. Ball bearing ni masih okey. Kalau dia teruk, dia akan ada keladak-keladak dekat sini. Dia dah jadi macam ada crystallization, dia ada mendakan, clogging dekat kawasan-kawasan ni. Biasanya pam racun dia akan rosak disebabkan bearing ni. Ball bearing ni dia dah tak cantik. Macam mana cara nak servis dia? Kita bersihkan dia dengan kain. Bersih, kalau ada keladak yang tebal kan, kita ambil satu macam penggosok, kita gosok bagi dia licin, bagi dia betul-betul berbentuk sfera, bulat macam tu. Bila dia dah okey, baru kita pasang balik dekat dia punya perumah. Kebiasaannya, kalau orang servis benda ni, dia akan lupa pasang ball bearing ni. Apa akan terjadi bila dia lupa pasang ball bearing? Dia terus pasang ni, silinder penyimpanan udara ni. Apa yang akan terjadi bila dia dah isi air, dia nak pam akan rasa ringan dan tak ada pressure. Bila dia sembuh, guna hand sprayer ni, bila dia sembuh, tak ada tekanan air. sebab tak ada udara yang tersimpan dalam ni.
benda ni sangat penting. Ball bearing ni. Ball bearing ni bagi dia duduk dekat kawasan rumah dia. Macam tu. Okey. Okey, bagi dia duduk situ, baru pasang dia punya tangki silinder penyimpanan udara ni. Alright. Okey, masalah pertama, settlekan bahagian gegulung getah yang selalu tersekat bubuh minyak. Yang kedua, bersihkan ball bearing yang ada di dalam kawasan ni. Bersihkan. Okey, yang ketiga, selalu cek dia punya hand sprayer. Ni dia punya hose. Hose dia ni pun boleh buka. Okey, saya tunjukkan cara buka dia. Okey, ni hose dia. Kalau ada berlaku kebocoran ke apa ke kat kawasan ni, cek dia punya O-ring tu. Ada ring getah tu. Boleh tukar. Tapi kalau tak ada, tak payah tukar. Okey, dekat dia punya hand sprayer ni, kita boleh buka kawasan ni sebab dalam ni ada filter. Filter ni adalah masalah ketiga yang selalu berlaku, di mana semburan tidak kuat ataupun macam kurang pressure. Sebab dalam ni filter ni dah tersumbat. Kita kena buka filter ni. Cara dia senang je, pegang kat sini kuat-kuat, terpulas bahagian ni. Dia bukan benda kosong lah, dalam ni ada sesuatu, iaitu filter. Okey, nampak Okey, dalam dia kosong, dalam ni ada filter. Filter ni boleh cabut macam tu. Cabut, basuh, bersihkan. Yang ni dah basuh, dah bersih. Okey, nak tengok macam mana keadaan filter yang kotor. Okey, nanti saya tunjuk. Okey, yang ni adalah hand sprayer dan nozzle yang lain. Okey, ni yang asal, ni yang tadi. Ni yang bersih lah. Okey, yang ni yang lain, yang belum servis. Nak tunjuk macam mana keadaan dia kalau lama tak servis kan. Kita buka benda ni. Okey. Okey, nampak. Okey, ni dalaman dia macam tu. Memang kotor, bergeladak, berpasir semua. Sebab dia daripada dalam tangki, bukan sebab pasir masuk dalam tangki, dia keluar ikut hose tu. Dia sebabkan kotoran-kotoran yang terhasil daripada racun yang dah lama reaksi kimia macam tu, dia berlaku sedimen. Macam ni lah. Kita boleh cabut benda ni. Okey, cuci-cuci, bersihkan, servis balik, baru dia okey. Sekarang kita berbalik kepada yang asal. Yang asal yang ni. Okey. Setelah kita bersihkan dia punya filter ni, racun ataupun cecair lah boleh lalu dengan lancar. Kalau berlaku orang kata kebocoran, okey, tengah-tengah sembuhan berlaku kebocoran kat kawasan ni, keliling ni, itu disebabkan apa? Sebabkan oleh dia punya ring getah kat sini dah keras ataupun dah tak cantik, kena tukar. Mana nak cari? Ada kat hardware ni, ring getah ni, bulat ni. Okey, kita boleh buka, keluarkan, ganti yang baru. Selain tu, dia punya valve ni, tekan, angin dengan air akan lalu sini, pressure dia akan keluar ikut sini depan ni. Tu dia menyembur macam tu. Okey, valve ni kita kena servis juga. Kat sini dia punya penutup. Okey, nampak cabut dia punya ni. Dia ada spring. Ni dia punya valve. Dia yang kontrol benda ni. Air masuk, dia kontrol kat kawasan tu. Lepas blok macam tu. Kat dalam tu pun ada getah yang perlu ditukar seandainya berlaku kebocoran. Okey. Okey. Macam mana keadaan dalaman dia? Keadaan dalaman dia kita boleh tengok. Okey, ni ada filter. Filter. Okay, kita boleh buka. Kat dalam tu dia punya penyedut. Penyedut yang membawa bajet ataupun racun tu
pergi ke kawasan pump dan juga tangki ni. Okey, kita buka kat sini. Buka. Nak tengok macam mana dia punya keadaan. Apa bentuk dia macam ni. Itu dia punya pot. Okey, apa bentuk dia macam ni. Ni kita boleh buka. Kita boleh buka, dalamnya ada lagi satu ball bearing. Okey. Okey, nampak situ ball bearing dia. Ni pun kita perlu jaga jangan bagi hilang. Pasang balik. Lepas tu kita nak test lah. Pasang filter. Alright. Lepas tu pastikan semua dah ketat. Okay, jom. Lepas tu kita try pump. Okay. Lama kelamaan dia akan jadi berat. Maksudnya bila dia dah berat tu, udara dah tersimpan dalam ni. Lepas tu air dan juga ataupun racun tu dah standby dah dalam hose ni dan juga dalam nozzle hand sprayer ni. Bila dah standby, dalamnya ada udara. Bila kita tekan je valve ni, dia punya ni, tekan, dia akan keluar kat depan ni. Contoh untuk bagi dia kuat ataupun dia semburan agak bergabus, adjust kat sini. Makin rapat makin bergabus, makin longgar makin tajam dia punya semburan tu. Okay, kita buat rapat, tengok macam mana. Try pump. Okay, try semburan. Okay, ni semburan kabus. Okay, nampak Alright. Okay, bagi sesiapa yang ada masalah berkaitan dengan pump racun ataupun knapsack sprayer ni, bolehlah rujuk video saya ni. Semoga bermanfaat dan juga semoga memudahkan urusan sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.